Okey guys, pada malam ini kita ada tetamu undangan yang khas. Merupakan seorang YouTuber daripada Malaysia yang membawa konten-konten kisah-kisah seram dan juga cerita-cerita seram di YouTube. Okey, dan dia berada di dalam panggilan sekarang. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Iwan. Baik, Alhamdulillah Syarul. Ni nak panggil Syah ke macam mana ni? Panggil Syarul boleh? Syarul Okey, boleh tak Syarul Ya. perkenalkan diri anda dengan pendengar-pendengar dan penonton-penonton di Takut Tak? Okey, nama saya Syahrul. Syahrul Nizam, nama panjang. Panggil saya Syahrul lah. Mm-mm. Saya buat YouTube ni dalam tahun 2020 rasanya. Masa 2020. tengah-tengah PKP tu kan. Bosan-bosan rumah, buatlah mulakan YouTube ni. Mula-mula tu kekut jugalah nak buat YouTube kan. Lepas tu hantam sajalah. So macam mana boleh dalam banyak-banyak konten tu Syarul, konten seram pula yang terlintas nak buat tu? Sebabnya saya ni suka tentang misteri seram. Memang suka daripada kecil. Lepas tu banyak juga pengalaman seram daripada kecil sampai bekerja. Daripada kecil, remaja, bekerja, banyak jugalah cerita seram yang terjadi pada saya ni. So memang macam setiap kali Mas interview orang yang bikin podcast ataupun talk show ataupun konten seram ni, selalunya nanti memang apa orang cakap, memang nak ada minat lah baru boleh jadi. Betul. Tapi ya, betul. Tapi macam mana you so daripada 2020 tu sampai ke sekarang dah hampir 2 tahun Lebih kurang 2 tahun lah. So sekarang you punya YouTube channel apa? Dan berapa ramai followers sekarang you dah ada, Syarul? Okey, nama YouTube channel saya Syarul Chapter. Sekarang ada dalam 5,000 lebih rasanya. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bukan senang Nak pecah 1,000 subscriber pun bukan senang tau kat YouTube. Pasal Mas ada teman-teman yang kira baru kecipung dalam dunia YouTube ni juga, jadi content creator. Jadi mereka pun kira luahkan perasaan dorang yang mereka susah tau Mas. Nak pecah 1,000, nak dapat 500-800 subscriber pun makan masa. So macam mana you punya content ni selalu nanti you buat sendiri ataupun you ada team yang nanti edit ke apa ni semua? Saya punya konten ni one man show. Klip. Kamera semua saya buat sendiri. Sebab saya lagi satu tak banyak buat. Maksudnya tak banyak masa untuk buat YouTube ni. Sebab malam saya kerja, lepas tu siang, pagi saya tidur. Macam tak banyak masa, tapi penat jugalah. Tapi berbaloi jugalah. Bila dah ada yang orang subscribe kan, memang berbaloi dah rasa. Jadi yang sudi subscribe kita kan. Jadi sikit sebanyak Mas boleh rasa keperitan tu. Pasal actually you are not alone Syarul. Mas pun one man show juga. Mas bikin dia punya grafik, Mas bikin Mas yang buat dia punya videografi, dia punya auditing, editing gambar, semua video, semua buat sendiri. Wow, penat tu. Penat lah, memang penat lah. Sebab tu sikit sebanyak Mas boleh relate lah dengan Syarul kan. Betul. Tapi itulah satu sekarang alhamdulillah untuk keterangan Syarul, Mas bikin ni full time. So Mas kat luar tu kerja tu ada kena-mengena juga dengan production lah. Okeylah tu. Ada kena-mengena, okeylah tu. So ada pengalaman lah. Adalah bikin media production tu kan kat luar kan. Jadi sikit sebanyak okeylah, ringan. Tapi betul lah, jujur yang cakap, kalau tak ada minat benda ni kan, dia takkan jadi. Betul. So okey, I tak nak lengah masa lagi. You ada you ada kisah-kisah pengalaman seram peribadi tak? Pasal selama ni orang hantar cerita kat you kan? Ada, banyak. Okey. So kita tak nak lengah masa lagi guys. Jom kita dengar pengalaman kisah seram yang pertama. Alright. Okey. Kisah yang pertama ni, jadi tahun yang saya ingat masa saya darjah 6, tahun 94 rasanya. Okey, ini kisah yang pertama yang saya kena dulu. Biasalah kita orang ni masa tu saya duduk Senggan. Base Senggan tu
selalu banjir kawasan tu. Mm-mm. So kerajaan akan bagi satu tanah untuk tukar lah, untuk pindah. Kita pindah ke atas sikit lah. Okey, bila family dah buat tanah, dah buat rumah tu semua, kita masa untuk berpindah. Hari pertama berpindah kat situ, malam tu biasa kena tindih tu biasalah kan. Tapi yang hari-hari saya kena tindih tu kenapa pula? Hari-hari saya kena tindih. Balik bila malam dia mesti kena tindih. Yang paling teruk sekali dia tindihnya, dia tindih sambil tarik rambut. Saya memang dah tak boleh gerak apa. Cuma saya rasa memang dia tarik rambut. Main rambut, tarik. Sampaikan saya tak, maksudnya saya kena hari-hari menghadap tidur kat situ. Sampai kan satu masa dia dah berhenti mengacau. Mungkin dia dah bosan kot. Sebab hari-hari saya tak berganjak daripada tempat lain, saya tidur situ juga. Mungkin sebab tu kot dia berhenti. Okey. Itu pengalaman yang pertama masa baru pindah situ. Ada juga beberapa bulan lepas tu, masa saya tidur tau. Maksudnya saya tidur sebelah kanan rumah atuk saya. So boleh masuk lah. Kaki daripada belakang, daripada depan boleh masuk. Saya tidur rumah bilik pakcik saya. Jenis dia tak ada pintu tau. Jenis bilik dia letak lantai, gantung lantai je. Pakcik saya adalah 2 orang dalam tu. 2 orang pun dah nampak macam sempit tempat tu. Jadi saya tidurlah kaki keluar. Kaki keluar, badan ke dalam bilik. Boleh imagine tak? Boleh. Tu kan? Badan dalam bilik, dalam lantai, lepas tu kaki keluar. Okey. Masa tak tahu pukul berapa pagi, saya tiba-tiba terbangun tau. Macam dibangunkan. Okey. Saya sebab terasa lembut tau. Macam diangkat, saya terasa lembut. Dibangunkan dan didudukkan. Alamak. Bila saya buka mata daripada bawah saya pandang, buka mata, sebab dekat ujung kaki saya ni ada benda tengah berdiri tau. Saya tengok daripada bawah saya pandang naik atas tengok. Bila tengah-tengah dekat bahagian pinggang tu nampak hitam. Saya tengoklah, benda apa ni? Dia macam menunduk tau. Menunduk saya pandang betul-betul, dia macam menunduk. Bila pandang betul-betul, itu rambut dia, yang bawah tu badan dia. Tapi saya macam tak terasa takut apa-apa, tak rasa apa-apa masa tu. Padahal benda tu dekat ujung kaki tu. Saya tengok je. Lepas tu benda tu macam dia baringkan saya semula. Dan saya terus tidur. Lepas 2-3 hari cerita dekat mak. Mak cakap mungkin tu tempat laluan dia. Itu saya yang kena tau. Adik saya belum adik saya lagi, mak saya, diorang suka tak cerita. Cuma adik saya masa dia umur 3-4 tahun rasanya, yang pindah dekat situ kan, duduk situ. Dia ada seorang kawan tu kita orang tak nampak, cuma dia je yang nampak. Sebab malam-malam dia akan jaga. Adik saya tu dah tak pandai cakap lagi, tapi bila malam dia pandai cakap tau. Alamak. Dia ada seorang kawan nama dia Ambak. Ingat lagi nama dia kata kawan dia nama Ambak. Ambak tu ada seorang nenek. Ambak tu akan datang dengan seorang nenek. Dia akan bagi main dengan adik saya lah masa tu. Malam-malam. Adik saya petang-petang kan, selalu dia sediakan satu piring. Dalam piring tu ada roti. Dia tanya adik, ni untuk siapa ni? Ni untuk kawan. Kawan dia lah, kawan dia malam kan. Masa tu, itulah saya tengok, kenapa adik dia lah. Itu yang pengalaman keluarga saya kena lah masa baru-baru pindah situ. Lepas tu, dah lama-lama duduk situ dah hilang lah, dah tak ada benda yang berlaku lah. Okay, itu cerita yang pertama kot. Sebab rumah, tentang rumah tu lah. Okay. Nanti saya nak tanya sikit. Ni apa adik awak ni kan? Saya kerap dapat cerita-cerita pengalaman seram orang di mana adik beliau ataupun anak beliau yang kecil-kecil ni semua ada imaginary friend tau. Tapi benda ni yang family tak pernah nampak Family tak pernah nampak, tapi mak lah selalu jaga dia sebab dia 2-3 pagi bangun tidur. Bangun. Yang part seram dia tu bila kita, yelah,
kadang-kadang bila kita tengok kan, bila dia bangun dia berbual dengan kawan dia tu. Dan apabila kita tengok sebenarnya tak ada orang pun. Hello. Yes. Yang buat seram tu, Syarul, is apa dengar. tau, bila kita tengok dia tengah berbual dengan seseorang tu rancak, tapi kita tengok memang tak ada orang. Itu yang seram tu. Tapi banyak juga pengalaman. Tapi yang penampakan tu, yang real tu, yang tengah menunduk tu, itu Allahu Akbar. Tapi perasaan masa tu tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Dia macam mimpi lah Macam mungkin masa tu mamai rasanya kot. Sebab dia bangun, buka mata tengok apa benda ni. Dalam 2-3 minit tu tak tengok benda tu. Itu dia baring balik tidur. Tapi tu pengalaman peribadi yang kira menyeramkan jugalah bila dah bangun, dah tak mamai tu kan. Lepas tu fikir balik, siapa tadi? 2-3 hari lepas tu cerita. Apa ni cerita kat mak. Seram juga Habis lepas tu dah tak ada peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang seram selepas tu. Lepas kejadian tu dah tak ada lah. Alhamdulillah. Bila kita dah remaja ni, baru lepas habis sekolah adalah juga balik-balik malam kan. Adalah orang kena pada masuk tidur, dia main tepuk-tepuk. Kadang-kadang nakal-nakal dulu adalah buat prank-prank kat kawan. Sekali kita yang kena balik ada. Alamak. Masa laluan nak balik tu sikit biasalah jalan kampung. Malam-malam 2-3 pagi balik, lalu kat bukit lah tu. Bukit sebelah hutan lah tu. Kita kena prank balik. Itu dia tadi kisah pengalaman yang pertama Okey, so kisah seram anda yang kedua pula, macam mana ni? Okey, lepas habis sekolah tu, ni kedua. Lepas habis sekolah tu, biasalah kita nak bergayau-gayau lah KL tu semualah. Member pun baru beli kereta. So kita ni macam budak kampung ni, jom kita jalan-jalan KL. Lepas tu malam minggu. So kita jalan-jalan KL lah, pergi Kampung Baru, ada Tara, semua jalan-jalan kan. Lepas tu balik lah. Masa balik, kalau orang Malaysia tahulah, kalau orang KL dia akan tahulah Jalan Mahameru tu. Jalan Mahameru ni dia dekat dengan, dia akan tembus ke Jalan Sunggusti tau. Daripada Jalan Mahameru dia akan lalu depan Istana Negara lama. Depan istana. Masa tu kita orang on the way nak balik lah. Masa tengah bawa relax, yang kawan saya ni ada 4 orang dalam kereta. 4 orang dalam kereta. Yang bawa drive ni yang saya paling ingat Ahmad lah. Yang dalam tiga, yang lagi 2 ni saya tak ingat siapa. Yang saya ingat yang drive ni Ahmad. Sebab Ahmad ni dia panas barang sikit. Dia drive. Masa drive tu dan kita 4 orang tau. Ahmad sebelah dia, penumpang saya duduk belakang Ahmad tau. Penumpang belakang Ahmad saya duduk. Lepas tu sebelah saya ada orang. Sebelah ada orang? Sebelah saya ada orang lah. Ada 4 orang. 2 depan 2 belakang. Masa Ahmad dia tengah bawa relax, ada satu kereta mana dah. Dia pergi bawa laju, dia langgar side mirror Ahmad ni. Bayangkan dia tengah laju, dia langgar side mirror. Dia bawa kereta. Ahmad ni dia panas hati lah. Panas hati daripada Jalan Mahameru tu. Dia kejar kereta tu. Sampai dekat depan istana lama tu, depan sikit. Saya ni dah, biasalah budak-budak baru nak naik kereta kan, baru-baru naik kereta, bawa kereta punyalah laju. Itu orang ni punyalah takut kecut. Diorang yang lain tu senyap saya kan berdikit-dikit cakap, Slow Mat. Bila dah saya cakap macam tu, Ahmad tak nak dengar cakap saya. Dia kejar juga. Lepas tu saya tengok belah kawan saya belakang, seat belakang, ada seorang tak tahu siapa duduk. Sebab yang sebelah saya ni dia dah ke depan tau. Seat dia tengok ke depan. Dia macam berganjak ke depan. Dia pegang seat antara 2 seat ke depan tu, dia duduk tengah-tengah. Dia berganjak ke depan. Sebelah dia ada seorang, saya tak tahu benda apa, tapi benda tu putih, berselubung putih. Dia tengah duduk relax ni. Masa kita Ahmad tengah laju-laju berfikir. Saya terus cakap kat Ahmad, Mat, kita ada 5 orang Mat, kau bawa slow-slow. Masa tu Ahmad tak dengar. Dia bawa
laju lagi. Kebetulan depan sikit ada simpang nak masuk kereta, masuk ke tempat kita, rumah kita orang. Kereta tu laju ke depan, dia masuk ke simpang kampung, masuk kampung. Bila sampai kampung, dah lepak-lepak kejap, dah hati dah tenang sikit, baru dia tanya, tak, orang panggil saya tak tau, tak. Tak, kau cakap kita ada 5 orang. Kau cuba kira betul-betul. Kita ada berapa orang? Kita ada 4 orang. Aku pergi kat kereta, tengok kereta ada orang tak lagi? Memang tak ada orang. So siapa yang kau nampak sebenarnya? Itu yang pengalaman kedua. Lepas tu kan, masing-masing takut nak balik rumah. Mestilah. Yelah, siapa nak naik kereta, dalam kereta tak tahu siapa ada. Siapa nak masing-masing takut nak balik rumah. Tapi masih ingat tak penampakan tu, kira dia punya tak nampak wajah ke macam mana Seram juga dalam kereta ni. Okey. Penampakan dia pernah nampak orang pakai jubah. Okey. Orang pakai jubah. Kita pakai jubah putih tu kan. Tapi dia berselubung. Dia berselubung dengan kain serban tu putih. Selubung. Dia menunduk je. Tak bayangkan. Dia pakai jubah putih, dia selubung serban tu, selubung kepala dia warna putih. Aduh. Macam tu saya nampak. Memang tak nampak wajah dia. Memang macam tu je. Tapi sama-sama tau keadaan dia tu. Kita macam nampak sama-sama. Macam boleh tembus ke sana. Macam boleh tembus. Okey. Macam transparent sikit lah kan. Macam transparent. Dia punya abu-abu. Dia punya warna macam abu-abu putih abu-abu tu kan. Dia macam betul. Berselubung. Saya tengok, benda apa ni? Lepas tu yang saya berjerit, Mat, dalam kereta kita ada 5 orang, Mat. Bawa slow-slow. Itu pengalaman dia berdua. Okey. Paling dekat lah terjumpa. Yelah. Satu yang kaki ni paling dekat ni, sebelah member je. Uish. Okey, silakan je, teruskan aja. Okey. Dan nombor 3. Okey, nombor 3. Pengalaman saya kerja security lah dekat sekolah Cina. Sekolah Cina. Dulu kawasan sekolah Cina dia boleh kawasan sekolah ni berdekatan dengan jirat Cina lah. Kalau panjat kalau naik tingkat 4 sekolah tu nampaklah jirat Cina. Okey. Saya kerja dekat sekolah tu. Pada malam kejadian tu, okey, member saya ni dia tidur dalam dewan. Dewan tu adalah dalam besar jugalah dewan tu dekat bawah, bersama bawah. Dia tidur dalam dewan. Dewan tu ada pintu lah, tutup pintu semua lah. Dia tutup pintu. Saya duduk kat pos. Kejadian dalam pukul 2 pagi rasanya. Kurang 2 pagi lah sebab nak pergi clocking kan. So pergilah kejut dia. Pergilah buka pintu. Dia tidur kat dalam tu gelap-gelap tau. Buka pintu, baru nampak dia tidur dekat tiang kedua ke ketiga, tapi nampaklah dia tidur dekat tiang. Saya kejut lah, tak. Nama dia Botak, panggil Botak. Tak. Jom pergi clocking. Pukul 2. Okey. Masih dia kejut. Masih dia nak bangun tu. Dia nak bangun lah. Saya kejut dia nak bangun. Saya nampak dekat tingkap ujung dewan ada sliding door. Sliding door yang pertama tu, saya nampak sebelah luar dia ada perempuan Cina. Perempuan Cina yang tahu perempuan Cina sebab dia pakai tingkap merah. Saya nampak. Lepas tu bila saya terkejut, Botak dah bangun. Saya tanya, Botak, kau ada bawa bini kau ke datang sini? Apa ada bawa bini aku? Saya pergi ke depan tu, siapa tu? Botak tengok kan. Saya ni nak tahu kan siapa. Saya pergi ke depan lagi. Nampak sebelah, tapi dia menghadap belah kiri je. Belah kanan tak nampak macam mana muka dia sebab dia pandang ke depan, nampak belah kiri. Nampak muka dia pucat. Memang muka pucat, rambut dia separuh bahu je. Dia tinggal pergi kat luar sliding door. Lepas tu tengok dekat-dekat ni, dia cakap, ni bukan dia bawa apa? Dia ada lelaki, ada patah balik kan. Patah balik panggil Botak keluar, Botak je, kita pergi clocking je lah. Sebab nanti saya cakap nanti kita pergi clocking, nanti kita check belakang tu. Sebab dalam belakang tu ada tempat point untuk clocking. Okay. Pergilah clocking dulu. Bila lalu kat belakang tu balik kan, pusing nak pergi clocking kat situ, dah tak ada. Benda tu dah tak ada. Lepas tu Botak terus tak tidur tau. Dia lepak dengan saya dekat post guard lepas tu.
So malam tu tak ada, dah lepas kejadian tu dah tak ada apa-apa lah kejadian yang terjadi malam tu. Malam 2-3 bulan lepas tu lah ada jadi lagi. Yang ni paling saya tak suka lah kalau benda ni jadi. Sebabnya benda ni suka menyerupai kan. Itu benda paling saya tak suka, menyerupai. Okey. Tak mungkin clocking tak? Hello? Hello, okey. Masa tu nak pergi clocking awal pagi lah. Kejut lah. Kali ni botak tak tidur dalam tau. Dia tidur kat luar dewan. Kita boleh nampak daripada pos dia tidur. Okey. Lepas tu nampak panggil-panggil. Mula nampaklah dia dah bangun. Ingatkan dia dah bangun nak pergi clocking kan. Sebab time dah tiba masa untuk clocking. Okey, biarlah. Dia bangun nak pergi tandas. Saya tengok dia pergi tandas. Siang tu macam selindung sikit lah. Nampaklah dia jalan. Dia jalan nak pergi tandas. Okey, pergi tandas. Masa dia pergi tandas tu, saya dah saya tengok lamanya botak pergi tandas kan. Pergi tandas dekat ujung tu, kat belakang dewan. Tapi boleh nampak lah daripada tempat dia tidur tu. Bila dia pergi tandas tu, saya cakap, kenapa lama sangat dia pergi tandas ni? Lepas tu saya tak puas hati, saya nak pergi check lah. Lalu dah tempat dia tidur tu. Tempat dia tidur tu yang elok, dia tengah tidur lagi. Dia tengah tidur, saya kejut dia, tak. Bangun. Botak yang pergi tandas tu keluar pula tengok kita orang. Yang muka dia senyum-senyum. Dia ngam-ngam dia keluar. Kita orang punya kejut lari masuk pos balik. Lari masuk pos. Masa tak clocking kot time tu. Tak ingat. Tak clocking kot masa tu, time tu. Lepas tu ada clocking lah. Tapi memang menyeramkan lah kalau dia suka menyerupai orang macam ni. Geram pun kalau benda macam ni. Aduh, kan? Dia cerita dia yang pengalaman ni simple aja kan. Tapi yalah, ini benda apa orang cakap, betul lah awak cakap tu. Apa benda ni kalau dia menyerupai, lepas tu kita ingat kawan kita. Lepas tu yang tadi tu apa, dia keluar balik, dia sengih. Dia keluar tandas, dia sengih gitu lah. Dia macam senyum-senyum tau. Otak pun terkejut muka dia. Tu. Berdua lagi ke pos masa tu. Habis seram. Itu pengalaman yang apa orang cakap seram. Kalau pasal kita imagine tau, kita imagine kita kat situ. And then kawan kita apatah lagi kita nampak macam gitu, confirm. Aduh. Seram tu. And ada sejarah ke tempat tu sebenarnya? Tak sure lah, mungkin sebab tak tahulah sekolah tu ada sejarah ke tak. Sebab memang tak tahu apa sejarahnya. Mungkin sebab dekat dengan jerat Cina kot, mungkin benda tu bosan-bosan kot. Datang lah. Bosan-bosan kot. Macam gitu kalau bosan-bosan kacau kan. Macam gitu kalau kaum jin ni kalau dia asyik bosan nak kacau kita pun, kita yang naik bosan sih. Nampak kadang jadi geram tak? Itulah tu masalah dia. Tapi apa, memang kalau saya betul pergi dengar tu, saya ingat dah apa orang cakap dah sampai kat dia punya climax dia lah. Kira belum sampai lagi, sekali dah sampai lah. Habis bila awak cakap apa, dia keluar daripada toilet tu, muka dia juga, lepas tu dia sengih. Evil tu. Kira nakal lah benda ni. Betul, musik. Kuat musik masa tu. Aduh. Masa baru-baru kerja kan, memang kuat musik. Bila lama-lama dah biasa, mungkin dia dah kenal kot. Tak ada apa-apa dah masa tu. Aduh, macam gini susah juga sebab tu lah. Kira banyak juga kisah-kisah seram daripada orang yang pernah kerja jadi security ni banyak. Itu masa sekolah sini, sekolah lain, sekolah yang saya kerja ni pun ada juga. Itulah guys, daripada situ siapa-siapa yang kerja security tu, make sure lah anda semua tu kira bekalkanlah diri anda. Pasal kemungkinan tempat yang anda baru nak masuk kerja tu mungkin jin-jin nakal kot. Aduh. Baru nak lah. Dia bagi salam perkenalan orang kata. Salam perkenalan. Tak payah, tak apalah. Tapi okey. Ni ada persoalan peribadi sikit lah, soalan peribadi sikit.
sementara yang dah berapa sekian lama ni, dah setahun lebih ni bikin konten seram ni, tidak ke Syarul kena gangguan di dalam rumah sendiri, ataupun apabila tengah buat konten tu ada tak gangguan-gangguan yang apa orang cakap, yang personal, yang sendiri, kira tak cerita kepada you punya followers ataupun pendengar you? Okey, ada. Yang baru-baru ni ada. Okey. Apa Masa, dia? Yang sebelum-sebelum ni ada jugalah. Tapi tak pernah cerita. Rasa dah cerita tak cerita. Tapi yang baru-baru ni belum cerita lagi. Masa tu dapat panggilan daripada Abang Chot daripada Langkawi. Okey. Dapat panggilan daripada Abang Chot. Abang Chot ni dia cerita pasal saka dia lah. Pasal saka dia. Dia lebih kurang cerita Abang Chot ni macam Taman Jalis lah dengan datuk dia. Okey. Masa tengah cerita tu, saya dekat tingkap tau. Dekat tingkap, dia call pun dah 9 lebih dekat hujung masa kita call call. Tengah sedap-sedap dia cerita tu dekat tingkap. Saya udahlah telinga saya betul-betul kat tepi tingkap. Ada orang ketuk tingkap tau. Tak. Betul saya. Abang Cok terus baca-baca. Abang Cok dia terus baca-baca tau. Bila saya buka tingkap laju-laju, tak ada orang tau. Weh, ya Allah. Lagi baca-baca. Lepas tu Abang Cok baca-baca dah tak ada gangguan. Tak tahu apa benda Abang Cok baca. Tapi adalah Abang Cok dah adalah amalan dia baca. Daripada telefon dia baca. Lepas tu dah tak ada gangguan dah. Yang lain-lain tu ada jugalah. Masa tengah edit tu kan, tiba-tiba macam benda terbakar. Baru benda terbakar tau. Apa benda? Saya tak isap ukur tau. Kita tengah edit. Macam baru benda terbakar. Lepas tu macam tiba-tiba meremang. Macam tu adalah. Ada lagi masa saya tengah collab dengan statement. Tiba-tiba laptop padam. Laptop semua padam. Jadi kelang kabut masa tu. Ada dalam video jadi kelang kabut. Masa tu lah. Sebab kalau kita kat rumah ni, saya sentiasa akan on laptop pakai elektrik tau. Tak ada pakai bateri. Betul tak? Boleh terpadam, boleh ter-off. Macam mana saya pun tak tahu. Saya buka balik semua. Kita buat balik. Buat semula balik. Bila Syarul cakap macam gini kan, sebenarnya episod lepas pun Mas ada berkongsi dengan pendengar-pendengar tau. Di mana Mas ni tingkat, Mas tinggal rumah flat lah, tingkat 20. So tingkap ni akan Mas tinggal kat Woodland, kira betul-betul kat Marsiling tu dekat dengan JB. So Mas buka tingkap ni boleh nampak JB dengan laut. Okay. So luar tingkap ni dah tingkat 20, tak ada koridor, tak ada apa tau. Kira buka je ni, kira boleh terjun terus turun bawah tau. Senang cakap, tak ada dia bukan yang sebelah yang kat depan rumah ke apa yang boleh ada koridor, tak ada. Okay, so buka je nampak laut. Sekarang ni masalah dia yang tadi Syarul cakap tu, ada ketukan di tingkap tu. Kalau Mas punya rumah tingkat 20 menghadap ke laut, tak ada benda pun yang kat luar tu, ada ketukan juga. Geramkan tu. Lepas tu tak apa, dah bunyi kan. Dia bunyi gini tau. Okey, Mas tak tahu macam ni, dia macam. Jadi ingat burung. Jadi first tu memang dah Mas dah tengok isteri dah tengok Mas. Okey, kita buat bodoh tau, kita tak buka pun. Kali dia bunyi lagi ya. Alamak. Tu part Mas buka. Mas cepat-cepat buka. Sekali aku tengok apa tau, tak ada apa-apa. Kira nampak tapi meremang bulu meremang. Jadi benda ni bila Syarul cakap tadi gangguan ketukan tingkap tu, ni benda Mas ingat aku rasa nak kena buat research kot. Pasal sama, ketukan di tingkap tu sama. Mungkin dia dengar ke ataupun dia nak sengaja nakal nak kacau kita tengah buat konten seram ni kan. And then one more thing, itu yang tak drastik sangat lah. Ni I share dengan you lah. IP depan rumah tu pernah kena tendang kuat-kuat. Bong 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 bong. Siang hari lepas asar. Jadi ingat apa tau, bila buka tu cepat-cepat, ingat ni mesti budak-budak nakal ni tau, tengah main-main kat luar kau. Cepat-cepat buka, pasal Mas punya rumah paling hujung sekali. Jadi nak lari tu, budak tu nak lari, dia jauh tau, makan masa dia nak lari. Kalau dia pantas macam mana pun dia makan masa nak pergi ke lift tu. Yelah, boleh nampak kan. Jadi lari. Bila satu lorong gitu lah. Kira bila betul dia bong 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 terus lari, buka pintu, keluar tu tengok tak ada orang. Ya Allah. Terus tutup pintu, terus pagar rumah balik. Jadi ni masalah kita ni,
masalah kita ni pada Mas bila Syarul share macam gini kan, ya Allah. Jadi betul lah, even the segment Hafiz tu pun pernah cakap yang dia sendiri kat rumah pun pernah ada gangguan-gangguan juga. Jadi ni satu benda yang kita nak kena hadap lah. Betul. Konten memang buat konten seram ni memang benda-benda macam ni lah kena hadap. Lepas tu kena ada pelinding lah. Betul. Pelinding baca. Betul lah. Ada pelinding baca. Tapi menarik daripada cerita yang pertama, budak-budak tu lepas tu jadi remaja, lepas tu dah dewasa kerja sebagai security kat tempat kerja tu. Tu tapi yang paling win-win, kira win tu yang paling pada Mas tu, dan tadi kira terfikir balik yang dia keluar balik tu, yang kawan tu. Sih. Memang kau apa? Itu okey lagi. Yang ni jadi yang saya tempat saya kerja sekarang ni lagi yang panci kantin. Itu lagi seram, lagi terkejut masa tu. Benda yang sama jadi, lupa menyumpai panci kantin. Oi, kejut masa tu. Kira masalah Tapi itulah betul lah apa yang Syarul cakap tu, kita nak kena ada peninding lah. So sesiapa pun yang kat luar sana yang baru nak start, belum start tapi baru nak start bikin konten-konten seram, anda bukan nak takut-takutkan anda, tapi betul lah apa yang kita cakap ni semua kita berpesan biar ada peninding, ada bacaan dia, ada amalan dia lah. Bukan ni benda tak boleh buat main-main. Ya betul Mas. Okay, so Syarul, kita boleh tak saya kasih ni ruang untuk Syarul buat shout out untuk pendengar-pendengar Takut Tak kan, kenalkan diri anda lagi sekali, YouTube ataupun ada Instagram. Okay, ni ruang Mas buka untuk Syarul cakap lah, ada ucapan ke apa ke, silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, pada yang belum kenal dengan saya Syarul, saya ada buat YouTube channel. Nama channel ni Syarul Chapter, dan Instagram pun Syarul Chapter. Kalau pergi dekat saya punya video, dekat description link tu ada Telegram, boleh join kalau siapa nak join. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Abang Mas Puan daripada Takut Tak, sebab mesti collab dengan saya, lelaki kita kan. Lepas tu terima kasih juga siapa-siapa daripada saya punya subscriber boleh subscribe ke Ikhwan channel Takut Tak. Tengok konten-konten daripada Abang Ikhwan, semua dia seram-seram. Dia pun buat podcast juga. Ramai juga macam ramai juga dia panggil. Boleh tengok kat sini. Okay, dan selamat maju jaya. Semoga dimurahkan rezeki dan dia memudahkan urusan dunia akhirat untuk channel Takut Tak dan semua subscriber Takut Tak dan Syarul Chapter. Amin. Okey Syarul, Mas nak ucapkan jutaan terima kasih kerana dah 2-3 kali juga kita cuba nak buat pre-recording ni, tapi ada je menghalang sibuk dengan pekerjaan apa ni semua. So Mas daripada pihak Takut Tak ingin mengucapkan jutaan terima kasih, dan Mas pun doakan mudah-mudahan korang yang belum tahu tu, nanti Mas akan letak description link Instagram dan juga YouTube channel Syarul Chapter ni kat dalam description. So korang boleh check, korang boleh pergi dan support lah sesiapa pun teman-teman Mas, sahabat-sahabat Mas yang daripada Malaysia, tak kira lah kita daripada negeri mana, tapi teman-teman seperti Hafiz The Segment dan lagi-lagi ni Bro Mystic Bro Fai daripada Malam Mystic, Bro Fai. Ni lagi satu dah jadi teman, dah jadi sahabat Syarul Chapters, dan korang boleh pergi ke YouTube channel dia, like and subscribe lah. Begitu juga Mas doakan kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton, subscribersnya Syarul Chapters. Mudah-mudahan anda semua kira dapat bertambah rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan walaupun kita berjauhan. Tapi mudah-mudahan Allah berikan anda semua kesihatan dan berjayalah dalam dunia dan akhirat juga. Amin. Amin. Okey, so nanti bila kalau sekiranya nanti pendengar-pendengar, kalau korang cakap alamak nak dengar lagi ke apa ke, biasa you okay tak kalau misal kata I punya followers, pendengar-pendengar cakap Mas, Bang Mas panggil dia lagi lah, you okay ke tak? Okey. Okey, alhamdulillah. Itulah.
Then okay, don't worry lah. Dan misal kata kalau anytime lah Syarul, kalau you need my help ke apa ke, yalah kita pasal I ada tu ni sejujurnya cakap I masih contact dengan Hafiz The Segment, masih contact dengan Profile. So yalah, kita tak habis, ada orang bikin konten dah habis tau. Tapi Mas suka eratkan lagi silaturahim tu, kita berkawan kan, bersahabat. Okay. Jadi insya-Allah lah kalau ada apa-apa, kalau nak panggil ke apa, special appearance ke ataupun nak berkongsi ilmu tentang grafik ke ataupun apa yang kita buat ni kan, konten yang sama. So you just feel free to WhatsApp je lah. Okay. Okay Syarul. And by the way, terima kasih lagi sekali dan mudah-mudahan anda maju jaya Syarul. Alhamdulillah, terima kasih. Amin. Okay, Assalamualaikum. Salam. Anda sedang mendengar Takut Tak The Podcast. Kisah-kisah seram yang diketengahkan dan dikongsikan di dalam podcast ini adalah sekadar hiburan sahaja.